Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan dan puan, apa khabar semua tuan-puan? Okay, so hari ni kita berjumpa lagi dalam sesi live tuan-puan Jadi tuan-puan, hari ni tuan-puan kita nak sharing sikit tentang pasal berat turun laju ramai yang idamkan berat turun dengan laju tuan-puan kan. Okey tuan-puan, so hari ni tuan-puan saya ada beberapa perkongsian nak kongsi dengan you all semua. Tapi tuan-puan, sebelum saya mulakan, saya nak tunjuk satu video dahulu. Okey, you just tonton video ni dan you nilai sendirilah Alright, jom. While contestants appeared to be weighed once a week, that period actually changed based on filming schedules, according to Season 3 runner-up Kai Hibbard, who has frequently spoken out about her negative experience on the show. I'm saying that it would be most times longer than a week, and I believe once in my season it was less than a week, but it wasn't always a week, no. It's actually 20 days later that you see somebody dropping 30 pounds. She told The Globe, "I was eating baby food. I'd wrap myself in garbage bags to sweat. We would use the sauna for 6 hours a day. People were passing out in the doctor's office." Other contestants went even further with their allegations, claiming staff encouraged them to take illegal drugs, including Adderall and the FDA-banned weight loss substance, ephedra. 2008 contestant Joel Gwynn, who was coached by Bob Harper, told the New York Post, "He goes away and his assistant comes in. He's got this brown paper bag that's bundled up. He says, 'Take this drug, it'll really help you.' I was like, what the f*** is this? I felt jittery and hyper after taking it once." Past contestants have revealed that the television weigh-in scale isn't actually even a real scale. When they step on the scale, don't even know their real weight and how much they dropped. She added that contestants are weighed 2 days prior to the episode's weigh-in. An executive producer eventually set rumors about the scale to rest, telling the Today Show that contestants are, indeed, weighed beforehand and the weigh-in on the big snazzy scale is just a prop used for television. In the final 24 hours, I probably dropped 10 to 13 pounds in just pure water weight. By the time of the final weigh-in, I was peeing blood. And I sat in a sauna and I ran on a treadmill in a rubber suit and did whatever I could. It was very unhealthy what I did. According to The Guardian, competitors were actually grinding out 6 to 8 hours worth of exercise a day. Not only is this far more workout time than is recommended by doctors, it's also much more than the average person could reasonably commit to. I can't. Yes, you can! Don't you can't me. A National Institute of Health study confirms several contestants' claims that the show wreaked havoc on their metabolisms and left them prone to quickly gain back the weight they'd lost, and more after returning to regular life. The show has denied the allegations. Okey tuan-puan, kita boleh belajar daripada program The Biggest Loser. Sebab The Biggest Loser ni tuan-puan, dia ada satu program yang konon-kononnya menjanjikan masuk je program mereka dan mereka ni semua akan turun berat badan. Betul tuan-puan. Okey, betul memang diorang turun berat badan. Tapi tuan-puan, sebenarnya ni adalah program yang gagal tuan-puan. Okey, sebab apa? Mereka claim setiap minggu mereka turunkan berpuluh kilo tuan-puan. Tapi sebenarnya mereka tak sampai 10 seminggu. Lebih tuan-puan. Alright, so dalam program Biggest Loser tu banyak sangat penipuan yang berlaku tuan-puan, di mana mereka tipu yang pertamanya jumlah hari. Sebenarnya bukan seminggu, diorang ambil kadang-kadang 20 hari sebab diorang nak dapatkan result. Okey. Yang kedua tuan-puan, ada ambil dadah lah untuk stimulan mereka ni. Dan ketiga, mereka berlatih macam memang teruk sangat tuan-puan. Mereka berlatih ni sampai 6 jam sehari. You bayangkan mereka ni dikumpulkan dekat satu tempat dan memang memang celik mata je intensive training tuan-puan. Berlakon tu lagi belakang cerita lah. Dan macam-macam tuan-puan. Okey, sampaikan mereka tipu kat timbang tu. Mana yang tak nak dengar cakap kan, diorang akan buat bukan mana yang tak ada progress banyak,
dia sanggup tipu kat timbang tu tuan. Sebenarnya kita ni kena tipu je dengan dia orang. Sebab tu Michelle tu dia keluar daripada Biggest Loser pasal dia dah tak tahan dengan benda-benda lakonan dan penipuan ni lah. Okay, so ada banyak impact lah tuan-puan, banyak sangat impact yang kita boleh belajar, yang impact negatif yang kita boleh belajar. Dan ada antara mereka tuan-puan, yang Biggest Loser ni, yang badan besar kecil dalam masa berapa bulan ni kan. Okay tuan-puan, mereka sekarang rebound semula tuan-puan, rebound, dan ada yang rebound lebih daripada berasal. Dan ada juga antara mereka yang saya dengar cuba ambil tindakan terhadap Biggest Loser. Sebab you all tahulah Biggest Loser ni masa ketika dahulu dia boom tau. Dia boom. Dekat satu dunia ni memang semua orang tengok cerita tu. Okay. Dan diorang claim macam malu lah. Okay. Sebab diorang tak tahu apa-apa. Dan diorang dilakukan sebegitu. Dan berat badan diorang kembali rebound. Okay. So itu cerita The Biggest Loser tuan-puan. Jadi tuan-puan, tajuk hari ni tuan-puan, kita nak turun berat laju-laju ni kan, adakah bagus atau tidak? Okey, tuan-puan, sebenarnya ada banyak keburukan daripada kebaikan lah. Okey, memang saya cakap terus terangnya tuan-puan, kita tak naklah ambil hati apa, sebab benda ni ada banyak perkara yang tidak bagus tuan-puan. Sebab tu bila saya percaya siapa yang follow dalam live ni, mereka ni adalah tergolong orang-orang yang daripada obes dan pernah kurus dan kembali obes, kan. So you pusing buat macam tu, tak penat ke? So tuan-puan, sebab tu tuan-puan, you kena faham tentang penurunan berat badan. Tapi tuan-puan, sebelum saya pergi jauh lagi, alright, saya nak greet lah rakan-rakan yang ada kat sini. Puan Haslinda, apa khabar? Puan Junaina, Cikgu Saiful, Syahrin, Alif. Okay. Oh, ni pendengar-pendengar setia lah. Okay tuan-puan, tolong share banyak-banyak video ni dan tag lah kawan-kawan kita yang mungkin mereka ni cuba nak turunkan berat badan. Okay, saya tadi memang hari ni seharian saya sibuk sebab ada 3-4 appointment. Okay, jadi tuan-puan, bila ada 3-4 appointment ni memang agak kelang kabut sikit. So antara appointment saya ni tadi, bila kita cerita tentang pengurusan berat badan, saya perasan mereka di akhirnya nak tengok berat badan tu turun. Tuan dan puan, saya nak kongsikan lah satu apa orang kata, analogi tuan puan. Okey, jom kita tengok yang ni analogi ni. Okey tuan puan, cuba bayangkan you ada pendulum pendulum. So ini adalah paksi dia tuan puan. So you ada pendulum. Tahu kan pendulum yang kita bawa ke kiri ke kanan tu kan? Jadi tuan puan, apabila you buat sesuatu perkara yang ekstrim, you bawa pendulum ni jauh tuan puan. Contohnya you bawa daripada sini, nescaya dia akan pantul balik di bahagian sini lah. Okey, lebih kurang lah kan. So dia akan swing ke sini, okey, ke kiri dan ke kanan. Dia akan pergi patah balik. Okey, analogi dia begini tuan puan. Sekiranya you berat 80 tuan puan, you turun drastically pergi ke 70, insya-Allah you akan bounce balik sama ada pergi ke 80 ataupun pergi ke 90. Ini yang berlaku pada ramai orang tuan puan yang terlampau nak ekstrim sangat, yang terlampau nak cepat sangat. Jadi tuan puan, sebaiknya you buat macam mana tuan puan? Okey, daripada sini tuan puan, you sasarkan biar sikit tak apa tuan puan, biar selamat kan. Okey, daripada 80 pergi ke 78. Kalau dia bounce balik pun tuan puan, kalau katakan dia bounce balik pun mungkin dia 82 je. So range ni adalah selamat. Dan apa yang berlaku tuan puan, kita nak dia berlaku satu proses adaptasi tuan puan. Okey, bermaksud pendulum ni bila you dah buat sampai dekat 78, you maintain sekejap, bagi dia adapt dan bagi dia create dekat paksi yang baru. So baru you hit semula. Okey, barulah you hit lagi. Okey, dia pergi dekat sini. Okey, so daripada 78 mungkin dia pergi ke 76. So bila dia dah once dia adapt, okey, bila dia dah adapt, cuba buat lagi paksi yang baru. So dia akan bermula dengan 76 dan you boleh turunkan lagi
mungkin 74 dan seterusnya tuan-tuan. Ini adalah cara yang lebih selamat berbanding dengan cara yang pertama tadi. Okey. So dah serabai dah gambar saya revise balik. Katakan macam ni bermula. Okey, kalau pendulum tu bermula daripada sini dengan berat 80, bila you pergi hit 70 tuan-tuan, okey, berkemungkinan besar dia boleh hit 70 juga, 80, ataupun dia pergi lebih daripada 80, mungkin pergi ke 90. Tapi once kalau you buat macam ni, okey, daripada berat 80, tapi you hanya sasarkan turun dalam 2 kilo atau 3 kilo, you pergi ke 78, kalau dia naik balik pun tuan-tuan, dia tak naik jauh, dia akan naik 82. So apa yang you perlu buat, you letak paksi yang baru di sini. So apa proses untuk pergi ke sini dipanggil adaptation. Jadi tuan-tuan, berat tak akan turun seperti tangga seperti ini. Kalau graf, berat akan turun naik, dia naik, dan dia turun, dia statik, dia naik balik, dia turun. So berat selalunya akan turun begini. Okey, tuan-tuan boleh rujuk nanti video saya yang lepas, saya akan share dekat dalam link. Okey, mengapa berat tak turun seperti tangga lah. Okey tuan-tuan, nampak kan? So tuan-tuan, itulah yang realitinya berlaku. Saya bagi analogi pendulum tu adalah untuk tuan dan puan mudah faham. Once you hit kuat, dia akan pantul balik pun kuat tuan-tuan. So sebab tu lah tuan-tuan, you kena faham tentang pengurusan berat badan. You jangan buat, tuan dan puan, dia macam ginilah. Kalaulah pengurusan berat badan ni senang tuan-puan, tak ada kos sains sukan sampai ke PhD tuan-puan. tak ada kos apa-apa berkaitan kesihatan ni sehingga ke PhD. Memang sampai certain extent, memang banyak benda kajian yang kita perlu lihat, dan ada pro and con tuan-puan. Dan kita nak pilih ni pro yang lebih ke con yang lebih. Kalau you just fikirkan tentang satu saja penurunan berat badan tanpa memikirkan daripada segi faktor apa ni orang kata fizikal you dan sebagainya. Sebab tu tuan-tuan, ramai orang yang gagal dalam dia punya journey. Sebab apa? Dia dah berjaya, lepas tu dia frust dan dia patah balik, dia buat cycle baru. Dia berjaya, lepas tu sampai satu tahap dia dah tak boleh nak continue, dia boring, dia frust, lepas tu dia patah balik. Dia tak faham, sampai satu masa dia statik kat berat dia, dia dah tahu apa nak buat, dia patah balik. So tuan-puan, you trap on the cycle, berpusing je sampai bila pun you tak akan kurus. You akan kurus, kejap lagi you naik. Sebab tu ramai orang yang semalam punya topik adalah macam mana nak maintain. Hari ni pula saya cerita pasal kenapa jangan turun laju-laju. Okey tuan-puan, okey, terima kasih Puan Nuriza. Tuan Niza apa khabar? Sifu saya ni. Okey tuan-puan, jadi tuan-puan, saya kenalkan diri saya dulu. Nama saya Bahagia Jemali. Saya dah 15 tahun dalam bidang pengurusan berat badan ni dan telah membantu ramai orang dalam pengurusan berat badan dan juga sakit sendi dan otot tuan-puan. Sebab saya percaya tuan-puan, orang yang di luar sana bukan saja mengalami masalah pengurusan berat badan saja, tapi mereka ni mengalami masalah sakit sendi dan otot juga. Okey tuan-puan, so kita teruskan tuan-puan. Jadi you nampak the big picture. Saya mulakan tadi dengan video The Biggest Loser tu. Mereka peserta-peserta tu yang ceritakan apa yang berlaku sebenarnya. Sampai sauna 6 jam tuan-puan. Sauna 6 jam. Okey, dan diorang dipaksa itu, dipaksa ini, training dan sebagainya. So di akhirnya mereka ni ada yang mengalami sakit dan kecederaan tuan-puan. So kita pergi dekat kesan-kesan kesan-kesan macam tentang kalau kita turunkan berat badan ni secara drastik tuan-puan. Okey tuan-puan, yang pertama tuan-puan, definitely selalunya dalam proses penurunan berat badan tu, kalau you buat terlampau laju, kebiasaannya berkemungkinan besar mungkin you akan dapat injury. Macam mana you dapat injury kan? Contoh
You faham tentang nak turun berat badan mesti kena workout lebih. Tuan dan puan, dalam proses latihan kita ada dipanggil periodization. Kalau kami dalam sport science, kami belajar 1 semester untuk periodization, merangka latihan tuan puan. Okey, sebab macam saya cakap, sport science dia akan pergi ke high performance. Bila nak peak, bila nak off season, on season. Tuan dan puan, kalau kita tengok pemain bola sepak, mereka bukannya latih bola sepak gila-gila setiap hari tuan puan. Ada timing latihan dia hanya fokus kepada skill. Bila dia off season, dia akan develop dia punya fitness. Diorang tak pegang bola banyak, diorang akan lebih kepada fitness. Bila dia on season, fitness diorang dah berada dekat tahap yang baik dan diorang akan maintain fitness diorang tu saja. Pada masa yang sama, pada ketika itu mereka tukar kepada skill. Okay, main bola, technical. So tuan puan, bila kita nak rangka senaman ni tuan puan, dia bukan satu isu yang mudah tuan puan. Jangan you ingat setakat peluh. Kalau you ingat setakat peluh, maknanya you belum faham lagi tentang senaman tuan puan. Sebab tu bila you buat exercise, contoh saya selalu cakap macam ni kan, bila you tengok kat Facebook ke kawan-kawan atau sesiapa je kurus kan, okey, dia compare dulu gambar besar, sekarang gambar yang paling latest dah kurus. So you pun cakap, sis buat apa? Saya buat jogging. You pun pergi beli kasut jogging dan you pun pergi jogging terus. Dan jogging pula tak nak kalah 5km, 10km, lama-lama sampai berpuluh-puluh kilometer. Di mana kat situ you akan jadi overuse lah. Okay, kalau you tak very well condition, you ada possibility untuk sakit lutut, sakit tumit, sakit pinggang tuan-tuan. Okay, ada pula kadang-kadang kawan orang ni post, dia kata dia skipping saja tuan-tuan. So you pun pergi skipping. Pada masa yang sama badan you berat, you ada sakit lutut, makin sakit lutut you. Yang kawan ni pula dia kurus pasal dia angkat berat, kita pun terus angkat berat tuan-tuan. Lepas tu kita badan sakit-sakit, terus tak berani nak angkat. So tuan-tuan, sebab tu bila kita nak exercise, kita perlukan ilmu tuan-tuan. Jadi bila kita buat exercise lebih ni tuan-tuan, kita bukannya semakin bagus tau. You exercise bukannya perlu exercise hari-hari. Sebab you kena faham, you bukan atlet. Kalau you atlet, you lain cerita. Tapi you just nak kurus, cukuplah lebih kurang 3 hingga 4 kali seminggu, 5 kali maksimum, itu pada saya lah. Okay, 3 kali tu minimum atau 2 kali minimum. Alright, sebab tu kita kena kawal dan kita tahu apa jenis exercise yang kita kena buat. Okay tuan-puan, yang kedua tuan-puan, macam saya cakap pasal pendulum tadi, semakin you turun dengan banyak, potential untuk you rebound adalah sangat tinggi tuan-puan. Alright, so tuan dan puan, you kena jaga-jagalah benda ni. Jadi tuan puan, kalau you rasakan macam you tak tahu nak buat macam mana dan sebagainya tuan puan, you boleh dapatkan khidmat konsultasi daripada kami tuan puan. Saya dah bagi dekat komen. So tuan puan bolehlah buat appointment. Mungkin kita boleh tengok macam mana kita boleh bantu. Okey tuan puan, so rebound ni tuan puan memang akan berlaku tuan puan. Saya percaya ramai orang kat luar sana kan, dia dah kurus, lepas tu dia tak berjaya maintain. Sebab apa? Sebab perkara yang dia buat tu bukan perkara yang dia punya lifestyle. Saya selalu pesan dengan klien-klien saya, diet is all about strategy. You kena susun strategi you. Sebab tu ramai orang tak boleh nak cerita pasal benda ni. Semua orang akan cakap, okey lah kita makan 6 kali, kita makan 5 kali. Tuan dan puan, tak semua orang boleh makan 5-6 kali. Tuan dan puan, saya nak bagi satu contoh. Doktor ataupun frontliner kita, you ingat dia kerja, dia ada masa nak makan ke? Dia dah once pakai PPE. Nak buka PPE tu bukan satu benda yang mudah tuan-puan. Mereka rela daripada makan, daripada diorang nak kena buka makanan tau. Buka PPE dan makan balik. Dan nak kena pakai balik. So tuan-puan, sebab tu tuan-puan, benda ni kita kena tengok dengan kita punya lifestyle, kita kena tengok dengan kita punya kerja, kita kena tengok dengan kita punya environment. So banyak benda yang mempengaruhi faktor diet. Alright, so once bila you buat benda ni terlampau drastik, dia pun pantul balik pun drastik. Sama ada dia pantul balik pergi ke tempat berat badan you yang asal, atau definitely dia akan pergi bounce more than that. Okay,
more than that is very subjective. Boleh jadi sekali ganda, boleh juga jadi 2 kali ganda, atau berganda-ganda teman-teman. Okey teman-teman So teman-teman, kita teruskan teman-teman. Yang ketiga teman-teman, saya percaya bila you dah kurus drastic teman-teman, posture you tak cantik. You akan jadi flabby. Okey, kulit dia jadi sagging, macam ada lebihan kulit dan sebagainya. Kalau you tengok orang yang kurus dan muka dia macam orang tua sikit, maknanya mereka kurus dengan cara yang kurang baik. Okey, kurang nutrisi dekat badan dia. Okey, jadi tuan-puan, elakkanlah jadi macam tu. Bila you kurus sangat, you kecut sangat, you akan jadi membungkuk sikit kepala ke depan. Macam ni lah. Okey, you dapat forward head shoulder. So dekat sini ada possibility you akan dapat neck pain, you akan dapat migraine, you akan dapat sakit kepala, you akan dapat shoulder pain, you nafas tak berapa nak boleh expand, tak boleh nak pergi dalam. Sebab apa? Sebab otot-otot you ketat sangat dekat sebelah depan, dan posture you tak berapa betul, duduk dalam keadaan yang alignment yang betul. Okey, nampak kan? Sebab saya tak nak cerita pasal benda-benda yang apa orang kata biasa orang cerita. Ni kadang-kadang you all tak perasan tuan-puan. Dan yang terakhir tuan-puan, definitely bila you turun berat badan dengan laju tuan-puan, memang you akan mood swing tuan-puan. Sebab apa? Bila you ada certain diet yang akan mengurangkan jumlah karbo, memang betul bila you kurangkan karbo, you akan turun berat dengan laju. Tapi tuan-puan, you kena ingat recommendation of AMDR. AMDR ni saya dah lupa, American saya dah lupa, saya tak ingat. Tapi dia ni buat bagi guideline. Dia kata 45 to 65% adalah karbo yang kita perlu ambil dalam keperluan seharian kita. It's up to you nak ambil karbo yang macam mana pun, asalkan dia dalam bentuk karbo. Supaya, sebab apa, dalam karbo ada gula dan sebagainya yang boleh membekalkan tenaga, membekalkan gula juga ke otak kita, ke seluruh badan kita, supaya kita boleh buat kerja dengan lebih efisien tuan-puan. Jadi tuan-puan, kita ni sebagai manusia, kita memang kena apa orang kata, cukupkan keseluruhannya lah. Dan kita kena pastikan yang kita ni bila kita turunkan berat badan, dia tidaklah berlaku secara drastik. Okey tuan-puan. Okey, Waalaikumsalam Aisyah Nadia. Okey, thank you Tuan Nizam. So, ada apa-apa soalan, saya tunggu sekejap kalau ada soalan. Oh, hari ni macam tak ada soalan lah. Okey. Alright, kalau tak ada soalan, saya akan habiskan lah. Saya tak berniat untuk live panjang tuan-puan. Saya memang lebih kurang target saya 30 minit tu cukup. Sebab video ni orang tak ramai nak tengok. Dan tuan-puan, bantu saya like dan share tuan-puan. Tag kawan-kawan kita yang mereka terlampau obses dengan berat badan. So biarkan mereka faham. Pasal pendulum tu yang paling senang untuk tuan dan puan faham. Okey. Dan sekiranya tuan-puan ingin mendapatkan khidmat konsultansi daripada saya tuan-puan secara percuma, so tuan dan puan boleh saja klik link yang saya dah berikan tu, okey, di dalam ruang komen. So you boleh set appointment dengan saya pada masa bila yang saya free tuan-puan. Okey. Boleh Alif. Nak makan kurma boleh, tapi cuma kurma tu ada kalori jadi kalori dia boleh katakan karbo, simple carbs. Jadi dia memang agak GI yang tinggi. So tuan Alif kalau nak ambil balik-balik paling-paling pun 2 biji pun cukup lah. Janganlah makan satu kotak. Nanti dah tak jadi Alif Ben, jadi Alif Yusof Tayyub. Okay. So makan tu biar berpada. Biar kita makan 2 biji ke 3 biji tu maksimum lah. Tapi pada saya, sebab kita kalau bulan puasa, kita boleh lah nak makan 3 biji. Sebab apa? Daripada pagi sampai ke petang kita tak makan. Jadi kita perlukan gula yang segera untuk masuk dalam badan kita. Kurma tu adalah salah satunya lah. Tapi kalau kita tak puasa, saya suggest kalau you nak makan 3 biji juga, you makanlah sebiji tu di lain-lain sajian. Okey, sebaiknya macam tu lah. Sebab apa? Kita nak jaga kawal blood glucose kita lah. Alright. Okey tuan-puan, saya rasa sampai sini saja. Tuan dan puan, semoga perkongsian saya hari ini bermanfaat untuk anda.
kalau anda masih lagi nak turunkan berat badan dengan laju anda, tonton video ni supaya anda faham. Okey, saya ceritakan efek tu sikit sangat rompan. Sebenarnya ada banyak dan saya tak sempat nak cerita semuanya. Okey, dan kita jumpa lagi pada sesi akan datang, insya-Allah esok malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.